Rancangan ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua di rumah dan juga di studio? Sehat? Sehat. Kita nak kena sehat, ceria. Kan? Ceria sentiasa. Pasal hari ini kita akan berbincang tentang wang anda. Di dalam rancangan Fulus yang dibawakan khas kepada anda semua oleh Affin Islamic Bank. Saya Aflin Syauqi, host anda, dan ini adalah pemain-pemain gitar yang telah kami jumpa di luar tadi dan kami jemput masuk dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bercerita tentang pelaburan. Pelaburan saham dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita ke rancangan Fulus, dan dalam rancangan pada minggu ini kita memperbincangkan tentang pelaburan saham dunia akhirat. Apa benda ni sebenarnya, pelaburan ni? Apa kata kita tanya? Kita tanya Dr. Ashraf Wajdi yang juga merupakan Yang di-Pertua Yadim serta penasihat Affin Islamic Bank. Betul kan? Ya, betul. Seorang peniaga yang bijak sebenarnya dia melabur. Dia macam kalau kita belajar bisnes, 4 kuadran tu, satu dia investment. Dan yang semua kita ni sebenarnya nak menghala ke tempat itu. Kita nak jadi pelabur sebenarnya. Bekerja sendiri adalah bagus, tapi ia tak seuntung menjadi seorang pelabur. Pandangan dari segi syariat macam mana? Pandangan dari segi Islam. Pelaburan ini adalah sebahagian daripada tuntutan syarak juga untuk kita menambahkan perolehan kita. Asalkan cara dan juga pendekatan kita adalah menepati garis panduan syariah lah. Betul. Yang paling penting sekali sebelum kita nak melabur, kita kena pastikan apa juga pelaburan-pelaburan yang kita nak lakukan itu mestilah pelaburan-pelaburan yang menepati kehendak syariat. Kerana hari ini banyak orang melabur, dia menjangkakan bahawa perolehan itu tinggi, tetapi dia lupa bahawa sebenarnya yang dilaburkan itu dalam industri ataupun sektor-sektor yang tidak syariah compliant ataupun tidak patuh syariah. Okey. Adakah contohnya kalau kita menjaga seorang makcik ni dengan memberikan dia duit setiap hari pasal kita nak kahwin anak dia, sejenis pelaburan? Itu pelaburan untuk dapatkan isteri. Dapatkan anak untuk menjadikan isteri. Adakah Doktor, ramai yang nak cepat kaya dan menjadikan pelaburan ni salah satu caranya kan. Tapi mungkin cara dia melulu dan dia melabur dalam benda-benda yang tak tentu-tentu. Itu yang kita kena faham dulu, bentuk apa yang kita nak melabur itu dan sektor apa yang kita nak melabur, bagaimana kaedahnya, apa benda yang kita nak laburkan duit kita itu. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah sebut, la bai'un fi suqina illa man tafaqahu fid din, illa ma tafaqahu fid din. Jangan sekali-kali kamu berurus niaga di pasar kami, iaitu di dalam pasaran, melainkan kamu telah pun mendalami ilmu agama, mendalami ilmu berkenaan dengan pasar itu. Sebenarnya tak susah kita nak tahu sama ada pelaburan itu menepati syariah ataupun tidak. Dia punya trik ataupun dia punya apa orang kata kunci dia ialah pertama tengok bila orang tu memberikan tawaran kepada kita, selalunya dia akan beritahu jangan risau, keuntungan itu dijamin. Bila keuntungan itu dijamin,
saya tak kata itu haram lagi, tapi itu adalah petanda awal yang memerlukan kita untuk mengkaji lebih dalam lagi. Kerana dalam pelaburan Islam ini tidak ada sesuatu yang keuntungannya dijamin. Kerana bila kita nak melabur saja, prinsip dalam Islam ialah keuntungan dan kerugian tu dua-dua boleh berlaku. Dia perlu berkongsi. Seperti mana dalam satu kaedah fiqh disebut al-ghunmu bil ghurmi. No risk, no gain. Kalau kita nak untung, kita kena bersedia untuk menanggung risiko. Itu prinsip utama. Kalau kita tak bersedia untuk menanggung risiko, jangan melabur. Kalau kita nak melabur, jangan pula kita mendesak bahawa kita perlu dapat pulangan kembali pada sekian-sekian peratusan. Itu satu perkara yang akan petanda awal bahawa ada sesuatu tak kena di dalam pelaburan tersebut. Betul. Baiklah, kita tanya kepada orang-orang di luar sana tentang pelaburan dan apakah mereka memasuki bidang pelaburan dan apa fahaman mereka tentang pelaburan. Pelaburan untuk masa depan kita lah kan. Kalau bila kita ada masalah ke. Pelaburan dunia dan akhirat, ada a few things yang kita boleh lihat lah. Kalau akhirat tu we can talk more about zakat, about Islamic punya products and all, whereby dia ada elemen zakat lah dalam tu. And then for duniawi we have a lot macam unit trust. Pelaburan dunia dan akhirat, dunia mungkin kita untung tapi kita tak tahu dia daripada mana. Tapi kalau akhirat kita tahu dia pelaburan dia contoh untuk rumah anak yatim apa semua. Terima kasih kepada orang-orang yang berada di luar tentang pendapat anda. Sekarang ni saya nak tanya kepada Dok soalan yang bagi saya lah, saya ni seorang yang buta pelaburan. Saya belum pernah melabur. Saya nak melabur. Tiba-tiba masuk program Fulus. Dia kata kalau nak melabur cari saham-saham yang patuh syariah. Okey. Dalam konteks pelaburan saham umpamanya, Suruhanjaya Security, dia ada satu jabatan dipanggil Islamic Capital Market, permodalan Islam, yang mana memang antara tanggungjawab utamanya dia akan menilai setiap saham-saham yang dipasarkan dalam bursa sama ada dia menepati syariah ataupun tidak. Selalunya dia akan keluarkan list 2 kali setahun. Maksudnya dalam 2 kali setahun kita kena perhatikan saham-saham mana yang diletakkan di bawah kategori saham patuh syariah dan saham tidak patuh syariah. Secara ringkasnya, saham patuh syariah ini maknanya syarikat-syarikat yang melaksanakan operasinya semuanya menepati syariah. Maknanya tidak ada unsur riba, maknanya dia tidak simpan ataupun simpan duit dalam fixed deposit umpamanya, tidak ada interest income, dan yang lebih besar sekali ialah core business dia. Urus niaga utama syarikat tersebut tidak terlibat dalam perkara-perkara yang diharamkan. Antaranya tidak terlibat dalam jual beli arak, tidak perjudian, dalam makanan haram ataupun hiburan seperti sinema. Sinema pun diletakkan dalam list tidak patuh syariah kalau dalam Suruhanjaya Security kita. Jadi sebab itulah kalau saham-saham yang ada kaitan dengan sinema memang tidak dianggap sebagai saham patuh syariah. Adalah list-listnya yang semuanya terkait dengan soal urus niaga sebagaimana yang jelas. Sebab dalam Islam tu al-halalul bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Kepada anda semua, mari kita fikir-fikirkan tentang apa yang doktor cakap dan kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Fulus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to brothers and sisters. Great to be with you announcing a new season of reflections here at TV Al Hijra, reflecting on some new chapters of the Quran. Allah says, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Will they not think and ponder on the Quran? This year, number 1, Surah Al-Mulk, a chapter that can teach us how to be safe from the punishments of the grave. Number 2, Surah Al-Muzammil, a chapter that helps us learn how to build spiritual capacity. Number 3, Surah Al-Insan, a chapter that helps us work for the hereafter. And Surah Al-Saf, a chapter that teaches us how to lessen the fissure between words and deeds and work together in a group as an ummah. Right here, TV Al Hijra, Reflections, new season. Want to see you all. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Ya, tuan-tuan dan puan, anda sekarang masih lagi bersama saya, Aflin Syauqi, dalam rancangan Fulus. Okey, pelaburan. Pelaburan tu apa? Pelaburan tu contohnya, kawan-kawan kita nak mula berniaga, mungkin dia tak cukup modal. Kita tak mengerjakan bersama dengan dia, tapi kita akan bantu dia. Kira macam kita pun masuk modal kita untuk bisnes itu dapat berkembang. Kita melabur. Orang yang kuat bisnes adalah orang-orang Kelantan. Saya tahu orang Kelantan memang terror bisnes. Orang wanitanya kuat bisnes, orang lakinya kuat bisnes. Merata-rata semua kalau boleh apa benda dia orang nak jual. Okey. Dan kita ada seorang sahabat kita daripada Kelantan, ini Danny X Factor. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Fulus. Tolong beri ketepukan untuk dia. Ya. Dari segi pelaburan macam mana? Apa pelaburan yang dibuat oleh Danny sendiri? Pelaburan yang saya ada itulah masuk ASB. Lepas tu saya ada 3 insurans nyawa. Itu salah satu pelaburan untuk masa depan jugalah. Betul juga? Boleh ke itu? Lepas ni kita akan tanyalah. Dia dah cakap dia ada insurans nyawa ya. Itulah pelaburan yang saya ada sekarang lah. Soalan biasa saya tanya Boleh. apa insurans tu takaful ke tak? Ya, alhamdulillah takaful. Semua takaful. Takaful. Alhamdulillah. Saya bayar berbulan RM50 je. Itulah yang kita galakkan supaya lebih ramai umat Islam berpindah kepada perbankan secara Islam dari segi takaful, even akaun-akaun bank kita. Pelaburan ni dia boleh bersifat jangka pendek, jangka panjang. Dan dalam perbankan Islam pun dia ada yang akaun pelaburan pun ada. Yang saya ada, saya simpan, saya ambil. Kan? Simpan dan ambil. Dah ambil. So yang saya tak ambil itulah yang dari segi itu yang saya cakap tadi, macam insurans nyawa bayar kat situ. Dan dia kata tunggu masa dah umur 60 lebih 70 lebih baru boleh keluarkan. Itu pun adalah salah satu bentuk pelaburan juga dalam bentuk simpanan. Takaful itu sebagai satu bentuk di mana kita boleh dua manfaat. Pertama, manfaat dari segi protection. Maknanya kalau ada kecelakaan dan sebagainya, daripada dana-dana takaful inilah yang akan membantu ahli keluarga kita ataupun kita sendiri. Satu lagi ia dalam bentuk pelaburan simpanan juga. Kerana duit-duit yang disebut sebagai masa kita umur 60 tahun baru kita boleh bawa keluar. Sebab itu duit kita yang hakikatnya kalau kita tak pernah gunakan, mana itu adalah duit kita. Itu tak salah lah. Tak salah. Okey, katalah kita ada duit dan kita katalah Danny cakap kat saya, Waflin, saya ada bisnes ni, saya nak buat bisnes. Kan abang dan saya close dengan Danny. Dia kata, bang bagi saya abang labur duit 10,000, saya boleh jamin kat abang, saya akan dapat kat abang 20% ke apa ke dalam waktu ni. Pasal projek ni memang best bang. Projek ni memang best. Abang pasal okey, saya pun bagi dia duit. Saya tak tahu pasal benda tu. Saya bagi dia duit, ambillah duit ni 10,000 Danny, kau pergilah kerjakan. Okey, dua perkara. Pertama, nak pastikan sama ada syariah atau tidak. Yang pertama, bisnes yang Danny buat ini mesti patuh syariah. Saya buka kedai urut kaki. Okey, Danny kata kedai urut kaki. Kata. Lepas tu Afrin kata, pastikan urut kaki lelaki dengan lelaki saja. Perempuan dengan perempuan. Maknanya kita dah letak dalam kontrak kita. Baik. Jadi sekurang-kurangnya kita dah melepaskan tanggungjawab kita. Itu atas amanah Danny lah untuk melakukannya. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila mana Afrin kata bagi 10,000 dan Danny kata saya jamin bagi 20%. Itu ada masalah. Kerana pelaburan ini tidak boleh jaminan. Kalau sudah dijamin, maknanya Danny kata jangan risau. Aflin bagi 10,000, akhir tahun dapat 20% keuntungan. Itu sudah tidak menjadi pelaburan. Dia menjadi pinjaman beserta dengan faedah. Maknanya apa yang Aflin bagi itu kepada Danny 10,000 itu adalah berupa bentuk pinjaman. Kerana pinjaman ni kita akan dapat balik prinsipal. Kita akan dapat balik duit pokok beserta dengan faedah. Faedah itu adalah faedah itu 30% akhirnya menjadi riba. Saya jumpa dia, okey bang, abang bagi 10,000. Tapi dalam kontrak ni, dalam management, okey, kita share partner. Okey. Itu dinamakan perkongsian. Kontrak yang ada dalam prinsip syariah dipanggil mudharabah. Apa yang dimaksudkan dengan mudharabah? Aflin bagi 10,000 tadi, apa Danny kata kita berkongsi bang. Okey, 50-50. Berasaskan keuntungan sebenar. Yang itu dibenarkan oleh syariah. Okey. Kalau Aflin kata bagi 10,000 kita berkongsi.
80-10 ke 80-20 ke 90-10 Okey, maknanya ke. kalau kita set 80-20 tu, maknanya masuk duit 10,000 tu dalam pelaburan syarikat saya dan kita berkongsi 80-20. Ya. Macam tu boleh? Boleh, tak ada masalah. Kita kena sepakat pada awal. Baik, maknanya Kalau untung, kita share 80-20. Kalau rugi, masalahnya orang yang menyediakan modal tu lah akan menanggung kerugian. Masak kari dia panggil. Kan? Jadi sedikit terma lah. Kita katakan terma yang kita cakap tu macam aku boleh jamin, menjejaskan. boleh menjejaskan. Betul. Kita punya Sebab pelaburan. prinsip Islam ialah al-ibrah fil uqud il maqasid wal ma'ani la li alfaz wal mabani. Maksud dia dalam kita menentukan akad itu sahih, sah ataupun tidak, dia berasaskan kepada apa sebenarnya terma yang substance ataupun intipati termanya. Kalau intipati termanya adalah jaminan, walaupun kita namalah Arab apa pun, kan, mudarabah al-musyarakah apa al pun, tetapi kalau ada nilai jaminan dia telah bertukar bentuk akad itu kepada akad pinjaman beserta faedah. Okey, last question. Kalaulah last question untuk segmen ni, kalaulah dia cakap okey, saya pinjamkan duit ni, berapa kau nak bagi abang, kau bagilah. Macam mana tu? Kalau dia cakap macam tu. Sebab salah pula saya. Ni kau nak berniaga kan? Okey, abang bagi pinjam 10,000. Sebab itu asas dalam Islam, peringkat awal tu kena setuju betul. Baik. Apa kontrak yang kita nak Ada black gunakan. and white lah. Kena black and white. Sebab apa? Kalau itu pun akan berlaku ketidakpastian. Itu disebut dalam bahasa Arab disebut sebagai gharar. Kalau ada ketidakpastian, dia akan ada kemungkinan wujudnya pertelingkahan. Baik. Maknanya walaupun Afzin kata sekarang ni tak kisahlah you nak bagi berapa. Tiba-tiba Danny buat bisnes berjuta-juta untung. Timbul manusia, syaitan ni pun dah cocok dan sebagainya. Afzin kata, dulu bagi 10,000, dah untung juta-juta, bagilah 20,000, 30,000. Akan berlaku pertelingkahan. Sebab tu dalam Islam, penting kontrak awal itu disepakati supaya tidak ada unsur-unsur yang boleh mencetuskan pertelingkahan pada muka hari. Betul, ini semua dah ada safeguard lah dalam Islam ni sebenarnya. Sebab asas muamalah Islam ni ialah qat'un niza' untuk mengelakkan daripada pertelingkahan antara dua pihak. Nawaitu tu ya penting. Betul. Betul? Okey, kita banyak informasi kita dapat sekarang ni. Kita akan rehat sebentar untuk kita digest dan kita fahami apa yang telah diceritakan oleh doktor tadi. Dan ingat, kontrak tu tadi yang macam kita cerita tu. Kalau nak pinjam duit tu tak boleh cakap jamin tak boleh. Okey, kita jumpa lepas ni dalam Fulus. Amboi. Indahnya budi pekerti kau budak pondok. Aku ingatkan budak pondok ni semuanya behemah. Cakap penuh beristiqomah. Kau jangan nak cakap pasal dengan aku boleh tak? Pergilah sana, aku nak baca buku ni. Baca buku konon. Saya nak letak jawatan sebagai mudir dekat Mahat ni. Kenapa? Ada yang tak kena ke? Kalau macam tu, kamu buatlah kerja-kerja yang kamu tak boleh tu. Tebas rumput, kaut daun kering, bakar sampah. Jap Pakcik. Ni Pakcik ni nak pergi mana ni? Rodi, niat kau kena betul. Tak salah kalau nak jadi kaya. Dalam Islam pun tak melarang kalau kita nak jadi kaya. Tapi biar dengan cara yang betul, baru kita mendapat. Kembali kita di dalam rancangan Fulus, di mana kita hari ini belajar sedikit sebanyak tentang pelaburan dan pelaburan yang mengikut syariat. Ya, Danny ada apa-apa soalan nak tanya kepada doktor? Okey, saya nak tanya jugalah sebab selalunya kalau orang buat bisnes lah, contohlah, okey, tak apalah aku buat ni aku gamble. Kalau benda ni jadi. Okeylah, saya percaya kat Jenny tapi
belum tentulah bisnes dia boleh tu, tapi tak apalah. Bagilah 10,000 ni. Kalau ada Maknanya itu pun gamble. Tetapi gamble dia kata bukan dalam konteks istilahnya gamble ataupun judi. Tapi istilahnya masih lagi pelaburan. Belum tentu untung, belum tentu rugi. Sebab itu saya katakan prinsip Islam, apabila kita melabur tu, ada ketikanya kita untung, ada ketikanya kita rugi. Al-ghunmu bil ghurmi. Dia kata main saham lah. Dia kata main saham. Ini satu bentuk pelaburan kan? Ya. Mereka menggalakkan belajar dulu, study dulu syarikat tu. Kena study apa syarikat. Tapi ada juga yang jenis gamble. Gamble. Itu yang gamble. Istilah gamble tu sebenarnya tak tepat sangat. Kerana sebenarnya apabila kita membeli saham itu maknanya membeli pemilikan syarikat tersebut. Baik. Walaupun pemilikan syarikat tersebut hanya harga dia RM10 ke RM20. Kita ni hanya minority shareholder lah. Maknanya pemilikan syarikat tersebut kita beli dengan harapan bisnes itu akan naik. Maju. Kalau naik, harga saham akan naik. Betul. Bila harga saham naik, kita pun nak keuntungan sekejap, kita jual terus. Betul. Itu tidak dianggap sebagai judi kerana itu adalah pelaburan yang sah. Dengan kajian ataupun tidak kajian, kita sebenarnya melabur dalam syarikat tersebut. Kita memiliki syarikat tersebut. Itu beza antara pelaburan saham dengan perjudian yang diharamkan. Dengan syarat syarikat itu melaksanakan aktiviti yang patuh syariah lah. Okey, sekarang ni tetamu kita di studio ada soalan? Ada soalan? Ya, jejaka handsome yang berbaju merah. Boleh tadi lagi tak sabar tu dia. Saya nak tanya soalan. Apakah boleh meminjam untuk melabur? Kita boleh meminjam, tidak ada masalah. Asalkan cara kita meminjam itu menepati syariah. Kita boleh meminjam untuk kita melabur kerana tujuan kita melabur pun untuk kita dapat keuntungan. Cumanya dari segi Islam tidak ada masalah. Dari segi operasinya mungkin ada risiko. Kerana bila kita meminjam, kita kena bayar balik pinjaman. Tapi bila kita melabur, belum tentu kita akan dapat balik duit itu tersebut. Itu sahaja isunya. Sebab itu banyak produk-produk perbankan Islam pun sekarang ini pun ada menyediakan produk-produk yang memberikan pembiayaan kepada pelaburan. Okey. Ustaz, satu lagi. Saya pinjam dengan abang. Contohlah. Panggil doktor. Ustaz pun boleh. Ustaz. Okey, saya pinjam dengan abang. Abang bagi kat saya. Saya buat benda yang ikhlas, tapi apa yang dia bagi tu benda yang tak ikhlas kat saya. So saya buat benda ikhlas, tapi saya tak tahu yang saya pinjam daripada dia tu benda yang tak ikhlas. Dalam prinsip Islam, Imam Syafi'i kata nahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita ni jangan berhukum berasaskan niat yang benar kita tak tahu. Kerana niat itu antara dia dengan Tuhan. Mana aku tak ikhlas? Tak adalah. Manalah tahu. Tak apa. Yang pentingnya cara Aflin bagi tadi ada cara yang betul. Lepas tu tiba-tiba dah dapat, tiba-tiba member cakap, kau selama ni kau tahu tak duit dia yang tu dipinjam tu duit dia judi tau. Okey. Kita dah ada untung. Tiba-tiba ada mulut datang cerita. Itu penting dalam Islam. Macam mana bila kita nak minta, contohnya tadi Danny nak supaya Aflin melabur. Dari segi prinsip Islam, Danny tak perlu tahu duit tu daripada mana. Kerana kalaupun Aflin mendapatkan duit daripada judi, kena lonteri. Itu bukan tanggungjawab kita. Itu antara dia dengan Allah. Sebab itu dalam Quran kata wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa orang tidak ditanggung oleh dua orang lain. Jadi maksudnya kalau wang tu ialah wang yang dia ada conventional bank, dia keluar, dia ada riba apa, kita tak tahu benda tu. Sebenarnya benda ni pernah berlaku zaman sahabat. Ibnu Mas'ud pernah didatangi oleh seorang sahabat. Dia kata, wahai saudaraku Ibnu Mas'ud, saya selalu sering dijemput oleh jiranku untuk makan. Walhal saya tahu hasil duit yang diperolehi untuk mengidangkan makanan ini daripada sumber riba. Kata Ibnu Mas'ud, makanan itu adalah hadiah pada kamu, riba itu antara dia dengan Allah. Cantiknya. Pelaburan yang baik sekali iaitu ada anak lah. Soalan kedua daripada Muslimah. Bilakah waktu yang sesuai untuk melabur dan apakah persediaan yang perlu dilakukan? Tengok matahari tu, tengok bulan. Salah. Syirik pula. Syirik. Jangan. Bila masa terbaik sebenarnya bila masa terbaik itu sebenarnya atas diri kita sebenarnya. Kita nak melabur dah bila apa. Yang pentingnya bila kita nak melabur tu kita kena tengok keupayaan kita. Wang yang kita ada itu apakah
sesuai untuk dilaburkan dalam masa jangka pendek, jangka sederhana ataupun jangka panjang. Baik. Kalau kita ada duit yang sebenarnya hakikatnya lepas bulan kita perlukan duit tu sebab kita nak kahwin. Tengok-tengok kita dah labur dalam mudharabah, akaun mudharabah yang tamat matang dia setahun. Kita pun tak akan guna apa-apa, keuntungan tak akan dapat sebab kita dah janji dengan pihak yang kita laburkan tu, katakan pihak bank, kata kita nak laburkan dalam masa setahun, tiba-tiba kita nak kahwin. So kita nak keluarkan, akhirnya keuntungan itu mungkin tak ada langsung. Jadi kita rugi. Sebab itulah kita kena soal masa dan tempoh itu semuanya bergantung kepada setiap individu masing-masing dan bergantung kepada apa jenis pelaburan yang kita nak laburkan. Itulah dia perbualan kami mengenai pelaburan. Pelaburan ni memang menarik tuan-tuan dan puan-puan kerana sedikit terma berbeza je benda ni dah boleh jadi haram dan dengan pengetahuan dan juga ilmu yang kita dapat mengenai perbankan Islam dan juga syariah, kita mungkin akan dapat memperbetulkan perniagaan kita, pelaburan kita supaya ianya diberkati dan diberi barakah. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja rancangan Fulus daripada kami di sini dan kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan untuk topik-topik yang lebih menarik. Sebelum itu jangan lupa layarilah laman web kami www.tvalhijrah.com/fulus dan kita akan bersama lagi di minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tiada baris kata yang dapat kau lafazkan untuk ku gambarkan arti pengorbananmu, Juwita. Akulah sebenarnya yang hanyut dan terlupa di dalam mengajari impianku, korbankan bahagia. Biar ku terluka, hidup penuh gelora, tetapanmu meredakan badai. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Afin Bank dan Afin Islamic.